Terus terang saya katakan, siapa pun yang memerintah negara ini, hendaklah kita tidak meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, kerana itulah dasar utama untuk memandu negara ini ke arah kesejahteraan, keharmonian, keamanan dan yang paling penting keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebagai contoh, kalau kita katakan isu rasuah, kemiskinan, gejolak sosial, saya ambil contoh saja satu kisah di dalam Al-Quran. Kalau kita semua beri perhatian, banyak masalah boleh selesai, khususnya dari aspek akhlak, ya, keseimbangan intelektual dan rohani. Kita tahu masyarakat kita biasa dengan cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Kita pun tahu, always bila sebut saja Nabi Yusuf ni, dalam fikiran kita nabi yang tampan, handsome. Sedangkan saudara-saudari para pendengar setia Nasional FM, kalau kita teliti cerita Nabi Yusuf betul-betul, ia adalah cerita bagaimana seorang nabi yang membangunkan, yang berusaha membangunkan tamadun Mesir berasaskan keseimbangan antara intelektual dan rohani. Kita tahu dalam surah Yusuf ada cerita tentang musim kemarau yang dahsyat akan datang. Yusuf memerintahkan kepada rakyatnya agar jangan tidak buat apa-apa, jangan hanya bergantung harap kepada inisiatif kerajaan, tetapi rakyat kena buat sesuatu. So rakyat yang dah biasa hidup mewah ni, kerana perintah Nabi Yusuf, mereka terpaksa jadi petani. Semua kena bangunkan potensi tanah di sekeliling rumah mereka sebab ada 7 tahun kemarau dahsyat akan berlaku. So ini satu contoh kerja yang brilian daripada seorang nabi, rakyat yang tak pernah berkecimpung dalam bidang pertanian, tetapi kerana ada bahaya nak datang, mereka jadi ambil inisiatif untuk menceburi bidang baru. Tetapi pada masa yang sama, Yusuf alaihi salam juga sangat menekankan bukan hanya rakyat yang pandai bertani, tetapi juga yang sentiasa berfikir tentang apa tujuan kita hidup. Kita boleh lihat macam mana tindakan Nabi Yusuf alaihi salam. Dia mengajak abang-abangnya yang pernah umban dia dalam telaga dulu ni, bila abang-abang dia bertaubat, abang-abangnya insaf atas kesalahannya. Adalah cerita dia panjang lebar dalam surah Yusuf itu. Tetapi bila abang-abangnya sedar kesalahan itu, tiba-tiba Nabi Yusuf ajak abang-abang dia ke Mesir. Kita kena fikir panjang tu. Kenapa kena ajak abang-abang yang dah bertaubat, dah jadi Muslim yang sangat baik, tiba-tiba diajak pergi ke bandar? Bukan ke bandar raya ni melalaikan, boleh menyebabkan lupa nak semayang. Tapi tidak, Allah nak ajar kita, ini ciri tamadun Islam. Dia menekankan kemajuan, dia menekankan pertanian macam cerita tadi, dia menekankan rakyat kena kerja dengan tahap yang terbaik, tetapi pada masa yang sama jangan sampai kita terlupa aspek yang paling asas, aspek rohani. Jadi bila abang-abang Yusuf tu telah berubah, bertaubat pada Allah, Nabi Yusuf mahu supaya mereka jadi orang yang terbaik, jadi khalifah yang terbaik atas muka bumi. So mari duduk kat Mesir, negara yang lebih maju pada waktu itu dan tidak kekal dalam suasana badui, sebab ia suasana miskin. So sedar tak sedar, kisah Quran mengisyaratkan pada kita, kemiskinan ini mesti dibanteras. Dan duduk di Mesir pula, Nabi Yusuf jadi pemerintah sebab dia yang boleh mengatasi rasuah pada waktu itu. So ini contohlah Cik Faiz, macam mana kalau kita kembali kepada gagasan kisah-kisah Quran, bukan sekadar hafal nama nabi-nabi, tapi kita kaji dengan mendalam, insya-Allah. Pemerintah yang berpandukan Quran, dia akan nampak hala tuju pemerintahan itu. Gitu.